amanah. Daripada sudut percakapan kita dengan manusia, mestilah kita bercakap dengan menggunakan bahasa yang elok dan lemah lembut. Akhlak-akhlak yang asas ini hendaklah kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kerana masyarakat dia melihat kepada akhlak kita, adab kita. Contoh saya masa di pondok dulu, saya bagi contoh. Bila kita nak buat pondok, jadi di depan rumah saya tu orang UMNO. Tak cakap lah. Saya minum kejap dah tersebut tu, kena minum dulu lah. Tapi keluarga. Kampung saya tu 70% keluarga. Jadi yang kuat ni pun keluarga, yang kuat ni pun keluarga. Jadi bila saya nak buat pondok, keluarga ni tengok. Dia cukup tak suka sungguh. Sebab orang Melaka ni dia tak terbiasa dengan budaya ilmu. Jadi kalau buat tempat pengajian ni, dia kira nak jadi markah meletupkan orang. Jadi kalau pergi ke Mesir, dia kira nak pergi belajar buat bom. Jadi kalau orang Melaka ni, dia cukup sensitif buat mengaji agama. Kalau ada orang Melaka sini, dia faham lah. Lain dengan Kelantan, lain dengan Terengganu. Lain dengan Kedah. Lain dengan Selangor. Melaka. Tapi Alhamdulillah, selepas 12 tahun, keadaan ini sudah semakin berubah. Tapi mula-mula dulu bila buat pondok, Cina yang datang, lori Cina datang, bawa batu, bawa pasir, tanya kat dia. Rumah dia betul-betul depan rumah saya. Mana dia Baitul Qura? Dia kata tak tahu. Dia kata tak tahu. Pada depan rumah dia betul-betul. Cina tu pusinglah dengan lori besar tu, satu kampung cari. Akhir jumpa orang kata kat situ lah. Kat mana lagi? Cina tu sampai situ, Cina tu geling kepala. Geling kepala dia. Beritahu. Ni bila tak ikut akhlak Rasulullah. Kalau ikut akhlak Rasulullah, orang mengaji. Pas ke UMNO, kalau mengaji, ini ajaran Nabi. Bagi sokongan. Itu sikap orang yang belajar. Macam saya di Melaka. 9 hari bulan ni ada majlis. Kerajaan negeri Melaka buat. Iaitu majlis maulid di Pulau Besar. Saya beritahu pada anak-anak murid saya. Pergi. Kerana semua program-program kebaikan, hendaklah kita orang Islam bantu suburkan. Orang kafir tak akan buat. Kita kena suburkan. Maka bila kita suburkan, kebaikan itu akan merata kepada seluruh umat Islam. Jadi tengok sebelah maulid. Tengok depan maulid. Tengok kiri mengaji. Tengok belakang berzikir. Tak adalah kita terjebak dalam perkara dosa. Pergi. Jadi saya akan pergi 9 hari bulan ini. Walaupun tidak pergi sebagai esko kerajaan negeri. Pergi sebagai yang hadir maulid lah. Tapi bila tak ikut akhlak Rasulullah SAW, oh ni siapa ni? Oh ni tosah. Ni akhirnya orang kafir pun geling kepala. Sebab apa dia geling kepala? Sebab dia tak buat kerja macam tu. Orang kafir bila melibatkan kepentingan bersama, maka dia bersatu Jadi apa saya buat? Bila kita keluar lalu depan rumah dia, dia sidai pakaian dia dekat pagar. Dia sidai kat pagar macam orang Melayu kita biasalah sidai kat pagar. Jadi bila sidai kat pagar, bila angin tiup, pakaian ni jatuh. Jatuh baju, jatuh kain. Saya berhentikan kereta. Saya suruh anak saya keluar. Sangkut baju. Sangkutkan baju Pak Long ni. Anak pun sangkut. Kadang-kadang anak tak ada. Saya sendiri berhenti kereta. Saya keluar sendiri. Dengan jubah-jubah saya. Angkat baju. Saya sangkut. Sidai elok-elok. Jadi perbuatan ini dia perhati. Dia tengok. Apabila berdepan dengan akhlak yang kita tunjukkan, yang kita bukan berpura-pura. Kerana itu akhlak yang kita contohi daripada Rasulullah. Maka akhirnya, contoh yang kita tunjuk menjadi penyata yang jelas di dalam menghilangkan keraguannya bahawa kita nak membawa kebaikan dalam masyarakat. Dengan buat pondok. Bukan nak bawa keburuk. Kerana melihat akhlak itu. Nabi SAW dah banyak kisah dah. Bagaimana akhlak Nabi SAW yang sentiasa dicontohi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga satu hari Sayyidina Aisyah kata ada satu akhlak yang kau, ada satu sunnah Nabi yang kau belum buat. Sayyidina Abu Bakar tanya apa? Nabi SAW setiap pagi dia pergi ke pasar,
dia bagi makan kepada seorang lelaki Yahudi yang buta. Jadi esok paginya, Sayyidina Abu Bakar pergi awal-awal, pergi bagi makan kat lelaki yang buta, yang mengemis. Bagi makan, lelaki itu kata, engkau siapa? Engkau bukan orang yang selalu datang bagi makan kat aku. Sebab apa kata dia? Sebab yang selalu datang ini, dia pangku aku dan dia suapkan makanan ke mulut. Nabi berbekal dengan akhlak yang luar biasa, memecahkan tembok keraguan manusia tentang kerasulan bagi hilang keraguan golongan Yahudi. Pernah suatu ketika Nabi berhutang dengan seorang Yahudi. Lalu Yahudi ini tuntut hutang. Bayar hutang aku. Apa ni tak bayar hutang begini-begini. Mencela Nabi SAW. Di depan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat dia kira nak cabut pedang, dia geram dah ni. Akhir sekali, Yahudi ini tengok Nabi cakap dengan elok, tak bertindak apa-apa. Nabi kata sah. Yahudi ini kata sah, engkau ni betul-betul Nabi. Sebab Nabi itu adalah manusia yang disebut dalam kitab-kitab mereka, yang Nabi itu mempunyai kesabaran yang tinggi. Yang walau diasak macam mana, tetap bersifat lunak dan lembut. Itu sifat Nabi lah. Dan sah dan terbukti. Betul engkau bersifat seperti ini. Dengan sebab itu aku yakin engkau Nabi. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Akhlak ini perlu ada bagi orang yang membawa Islam. Supaya dapat membuang keraguan yang ada di dalam hati mereka. Tapi apabila pendakwah-pendakwah tidak membawa akhlak yang mulia, ini menambah lagi kekeliruan dan meningkatkan lagi keraguan. Betul ke dia ni yang dia nak bawa ni benda yang betul? Dalam masa akhlak ni berat. Orang dulu-dulu jaga akhlak. Bahkan orang dulu-dulu menjadikan akhlak sebagai timbangan kebenaran dan kepalsuan seseorang. Di dalam sejarah Melayu. Ditulis dalam sejarah Melayu. Siapa tulis? Tulis Sri Lanang ke siapa? Kisah seorang raja yang mengaku dia keturunan Raja Melaka. Raja Melaka ini berkerabat dengan keluarga para Said, iaitu keturunan Rasulullah. Jadi dia mengaku dia Raja Melaka. Dalam suatu majlis, dia duduk ramai-ramai, memang dia ada pengikut-pengikut dia. Tengah makan. Dia terkentut tengah makan. Dia kentut. Dah terkentut, nak buat macam mana benda terkentut ni? Bukannya kita boleh kadang-kadang terlepas. Kau diam sudahlah. Dia ketawa berdekah-dekah. Tadi. Ditulis di dalam kitab, bukan dia daripada keturunan Raja Melaka. Kerana dia tidak menjaga adab dan kesopanan. Kerana kalau dia keturunan bangsawan, sifat bangsawan sangat menghalusi adab. Akhir terbukti dia adalah keturunan gundik dan bukan keturunan permaisuri. Jangan main-main masalah akhlak ni orang dulu-dulu. Jangan main-main. Dia tengok kepada kita akhlak. Ulama-ulama tengok akhlak kita dan dia mengenal gurunya. Dia tengok kita akhlak bagus. Dia tanya, entah siapa guru entah? Sebut, guru saya Fulan bin Fulan. Kalau guru tu orang yang terkenal, saya murid Habib Umar bin Hafiz. Masya Allah, tabarak, lidzalik, dengan sebab itulah. Tapi kalau guru kita dia tak kenal, dia akan senyum. Dia tahu yang disebut nama itu orang yang benar. Kerana akhlak yang ada pada murid menggambarkan akhlak guru. Jadi akhlak ini begitu penting. Apatah lagi di dalam dakwah. Hari ini seolah-olahnya soal akhlak ini diabaikan. Apatah lagi bila dakwah yang melibatkan siasah dan politik, seolah-olah tak ada tempat dalam soal akhlak. Jadi kalau sudah daripada awal ceramah sampai akhir tu kira maki. Nah, baru berasa sedap berasa. Nah, ini suatu perkara yang salah dan tidak betul. Dan kesan daripada pengaruh kejahilan yang terbawa-bawa di dalam agenda dakwah dan politik. Minta saya bawa satu qasidah, mohon maaf.
Suara saya tak sedap. Dulu orang sebut suara saya masa zaman budak-budak dulu macam Sudirman. Tapi bila saya dah berceramah, suara jadi pecah, jadi tak sedap. Ha?